Hello WhatsApp YouTube, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Yang belum subscribe lagi tu jangan lupa untuk subscribe. Jom kita layan video kali ni. I'm not kisah. Korang yang belum subscribe tu, tengok bawah tu ada tombol subscribe kan? Tekan sekarang, subscribe sekarang guys. Sebab subscribe tu gratis. Jadi selamat menonton. Okey, video kali ni saya nak bawa anda semua kita tengok sebuah Toyota Yaris. Kita belek luar, dalam dan semua spek yang ada dekat Toyota Yaris. Actually Toyota Yaris ni adalah model hatchback kepada Toyota Vios. Jadi jom kita lihat exterior, interior dan spek kereta Toyota Yaris ni. Okey, jadi jom kita teliti dengan lebih dekat dia punya exterior, interior dan juga spek kereta Yaris ni. Okey, di bahagian depan kita mulakan dahulu. Kita tengok panel lampu yang diberi adalah full LED panel. Kita boleh tengok ada dua bahagian dekat sini. Yang pertama di bahagian bawah ni kita panggil DRL, dia akan menyala waktu siang automatik, ataupun nanti kalau waktu malam dia akan automatik menyalakan lampu malam, itu lampu headlamp. Di bahagian atas tu dia split pada 3 bahagian. Yang ini adalah lampu signal. Okey, di bahagian tengah pula kita boleh lihat logo dia. Actually bukan logo biasa. Logo dia macam ada kristal kat situ, ada macam kaca kat situ. Sebenarnya dalam tu ada radar. Radar ni akan detect pergerakan kereta hadapan. Sekiranya berlaku emergency brake, jadi kereta ni akan detect and akan beri alert kepada pemandu. Seandainya pemandu tak beri respon lagi, jadi dia akan buat auto braking. Ini kita panggil pre-collision. Dia juga disupport oleh kamera di bahagian atas ini. Kita boleh tengok kamera ini dia akan detect lane dan juga pre-collision. Jadi dia akan menggunakan dua sensor ini. Okey, seterusnya kita tengok bahagian grill dia. Grill dia beri design honeycomb. Kalau Vios dibagi lining, yang ini Yaris dibagi design honeycomb, nampak lebih sporty. Okey, di bahagian tepi pun kita tengok dia ada bagi sikit lah design ala-ala sport version ni. Kita tengok dia punya curve dia tu memang nampak kemas, dan nampak dia punya bahagian tayar pun dia ada bagi sikit macam fender terbuka sikit ke tepi. Barulah nampak kereta ni lebih sporty. Okey, di bahagian bawah pula dia bagi lips. Dia mount siap-siap dekat bumper. Dia kita panggil fake lips lah, tapi kalau tengok daripada jauh kita tahu kereta ni nampak sporty. Dia dah nampak macam ada lips yang original. Okey, seterusnya kita pergi di bahagian sisi kereta. Kita tengok cutting dia memang saya sangat suka, sebab dia menampakkan ini adalah sebuah hatchback yang sport, yang compact tapi dia nampak garang. Compare tu mana-mana yang brand yang lain ataupun mana-mana model yang lain, kadang-kadang dia nampak pendek, kadang-kadang dia nampak terlalu kita panggil menjongkit, kadang-kadang dia terlalu nampak macam wagon, terlalu panjang. Jadi kalau Yaris ni kita tengok dia sedang-sedang, dia nampak betul-betul hatchback sport. Jadi kita tengok, okey, rim dibekalkan dengan rim size 16 inci dengan 2 tone color. Okay, dia ada warna silver dengan warna dark grey macam tu. Tayar dibekalkan dengan tayar Toyo, brand Toyo. Toyo tayar ni adalah antara brand yang famous juga, actually top 5 lah tayar terbaik dekat dunia. Dia bersaing dengan Continental, Michelin, Bridgestone. Size tayar dia bagi 195/50, rim 16. Memang sesuai lah untuk kereta buat daily, untuk kereta nak bawa highway, seronok kereta ni. Sebab apa? Tayar dia pun lembut, jenis tayar Toyo ni. Okey, skirting pun dah dibagi sikit. Kita nampak ada line warna hitam ni. Dia menampakkan kereta ni nampak sporty juga. Sebab itulah dia dah siap pasang. Actually body kit ni daripada depan ni sampai ke belakang tepi dan sampai ke belakang, dan ada juga tail duct dekat atas tu, ataupun kita bagi spoiler lah. Yang ini sebenarnya Toyota beri percuma ataupun dipasangkan siap kepada Toyota Yaris ni bernilai 2,500. Jadi customer tak perlu bayar lah. Sepatutnya customer kena charge 2,500. Toyota tolong bayarkan. Itu yang bagus dengan Toyota sekarang. Dia tak kedekut, dia bagi semua spek yang patut diberi kepada Toyota sekarang. Untuk Yaris varian G ni, okey, brake disc dibekalkan di bahagian belakang dan juga depan. Actually kereta ni dia bergerak dengan tayar depan. Jadi tayar belakang tu additional lah, ataupun advantage lah kalau ada brake disc bahagian belakang. Kalau untuk Yaris E, dia punya middle spec, dia hanya bekalkan brake disc di bahagian hadapan sahaja. Di bahagian belakang tidak dibekalkan. Dia hanya beri drum brake sahaja. Drum brake pun okey, actually dia punya function dia memang bagus jugalah. Okey, dari segi design belakang kita boleh tengok dia punya bumper dia memang sporty and premium. Kita tengok angle bawah sikit. Memang nampakkan kereta ni muda.
Jadi sesuai lah untuk setiap peringkat usia, terutamanya orang muda lah. Okey, bawah tu dibekalkan dengan fog lamp. Okey, di bahagian belakang kita tengok lampu dia ada dual panel. Yang pertama, atas ni LED, waktu malam dia akan menyala straight line lah. Di bahagian bawah ni dia ada Mentos skate bulb. Yang ini untuk dia punya signal, dan ini dia punya reverse camera. Pun nampak sporty. Ada kali hitam sikit dibuat kat sini. Nampakkan kereta ni premium jugalah. Okey, atas ni dah ada spoiler macam saya cakap tadi. Dipasangkan siap-siap. Dia bukan spoiler pendek, dia boleh kata panjang dan tinggi jugalah dia punya spoiler ni. Okey, rasanya dah settle di bahagian luaran kereta ni. Jom kita masuk di bahagian dalam pula. Okey, cara nak masuk kereta ni ataupun nak unlock kereta ni senang saja. Sebab apa? Dia pakai keyless entry. Kunci ni just simpan saja berdekatan dengan anda ataupun tak dalam poket sahaja. Jadi saya hanya perlu tekan button kat sini saja. Bila kita tekan, nampak dia punya side mirror dia akan auto fold. Dia akan terbuka ataupun dia akan terlipat bila kita kunci kereta. Jadi ni boleh kata indikator jugalah kalau kita nak tengok kereta kita dah kunci ke belum. Tengok side mirror dia. Sebab apa? Dia ada auto mode. Okey, jom kita masuk di bahagian dalam. Inilah yang kita kata kualiti. Bila masuk je, bila kita tengok je, bila duduk, kita dah tahu kualiti. Sebab itulah Toyota ni kita boleh kata dia setiap peringkat usia menerima design yang diberi oleh Toyota, luar dan dalam. Jom kita masuk. Okey, bila kita masuk je kereta ni, kita dah dapat rasa feel dia. Rasa dia punya sitting position dia pun ngam-ngam. Untuk orang yang saiz 180 cm ketinggian ni ke bawah, memang ngam-ngam soi. Sebab apa? Dia punya positioning dia tak terlalu terkepit. Ada certain kereta kan dia dash, dia punya konsol tengah ni terlalu besar, jadi tersepit untuk orang-orang yang badan besar-besar sikit. Jadi kalau yang badan saiz 90 atau 100 kilo ke bawah dengan ketinggian 180 ke bawah, memang ini ngam. Kereta ni sangat sesuai untuk anda. Dengan sitting position yang macam ni, kita boleh adjust dia punya seat nak atas ke bawah, nak tinggikan sikit ataupun nak rendahkan sikit dengan pump sajalah di bahagian tepi ni. Nampak dia ada bahagian pump kat sini. Kemudian kalau kita nak adjust seat macam biasalah, dia tak pakai elektrik lagi so far. Tapi mechanical pun masih lagi kita tahu boleh praktikal lagi lah. Untuk bahagian tepi pun sama, untuk bahagian side kiri driver ni. Okey, untuk passenger ni, kalau anda pelik warna merah, actually ni adalah display car ataupun test drive car lah. Jadi dia dah siapkan untuk demo, menunjukkan macam mana kalau korang custom. Kalau customer nak custom leather seat, jadi inilah design dia. Contoh design dia. Ini cost dia, boleh PM dengan saya nanti insyaAllah. Saya akan bagikan costing. Ini yang boleh kata premium punya leather lah. Kalau tidak, Yaris hanya dibekalkan dengan kita panggil ni fabric lah, fabric seat. Fabric dengan design yang agak sporty, lining warna biru kat sini, stitching kita panggil. Memang sedap lah untuk kereta sport. Kereta sport mostly memang tak pakai leather, kalau anda faham lah. Sebab apa? Dia lebih grip actually. Kalau korang nak bawa ke laju yang laju ataupun nak selekoh dengan laju. Okey, jom, rasa dah panas dah ni. Kita kena start engine dulu. Okey, kita adjust seat. Hanya tekan saja button kat situ, automatic Optitron dengan digital display ni akan on. Nampak dengan logo Yaris kat situ dia akan tunjuk. Okey, ini kita panggil infotainment lah, ataupun MID, multi info display. Okey, jap, kita kena buka aircon dulu. Okey, aircon dia pakai digital actually, senang. Korang just tekan button saja, tak perlu putar lah. So dia nampak lebih moden lah. Kemudian dia ada fungsi auto. Bila kita tekan je auto, kereta ni akan, aircon ni akan plus, bagi aircon kereta ni sejuk dulu. Kemudian dia akan drop sikit-sikit. Okey, saya kuat sangat lah pula. Okey, ini untuk varian G sahaja. Kalau untuk Yaris E, dia bagi masih lagi yang manual, yang pakai pemutar, tapi pemutar yang kemas lah. Okey, kita kembali kepada meter. Meter display, alamak bising aircon ni. Okey, untuk meter display, di bahagian ni macam saya cakap tadi, ni Optitron, meter dan juga RPM. Untuk bahagian kanan ni MID, kita boleh custom dekat sini. Kita boleh tukar-tukar dia punya setting, ataupun kita nak isi dia punya eco saving information. Kalau kita isi minyak ke apa kan, kita boleh isi berapa harga minyak semasa, and then berapa perjalanan kita dia akan detect lah. Okey, lepas itu setting semua dekat sini, and then kita ada, kita bagi digital speed meter lah.
Kalau kita tekan minyak ke apa kan, dia akan berubah lah dia punya speed kat situ. Kalau nak dia ada banyak mode. Dia nak mode complicated sikit macam ni. Ni simple lagi, simple. Okay, ni complicated sikit. So dia tunjuk average berapa kilometer kita jalan, berapa lagi perjalanan boleh pergi. Jadi banyaklah info boleh tunjuk kat sini. Termasuklah kita ada driving, 3 mode driving. Bukan senang nak dapat kereta yang harga bawah 90,000 dapat 3 driving mode. Okay, maaf, radio kuat juga. Sini nak control radio ataupun apa-apa entertainment kat sini melalui steering je. Okay, kalau you guys perasan kat sini, saya highlight sikit. Okay, ada tulisan eco mode. That mean kita sekarang berada dalam mode eco. Sebab apa? Kegunaan mode ni bila kita jalan dekat bandar, dia memang bagi fuel consumption yang paling safe sekali. Boleh mencecah sehingga 18 ke 19 km per liter kalau ikut pada cara pemanduan anda. Jadi kalau korang nak tukar mode kat bahagian bawah ni, dia ada sport, eco dan ada normal. Normal that's mean kalau korang tekan je button ni, dia akan hilang logo eco tu. That's mean dia normal lah. Okay, kalau nak tekan sport, just tekan je button sport. Dia akan keluar simbol sport dekat situ. Jadi bila sport ni, dia punya transmission, dia punya engine lebih responsif. Bila kita tekan pedal tu, dia lebih cepat pick up. Itu yang seronok bila kita nak memotong, nak bawa top speed. Kita sesuai lah pakai sport mode ni. Dari segi penyematan minyak dia so-so lah. Janganlah korang expect macam sama macam eco mode. Dia mungkin boleh pergi sampai 14 ataupun 12 km per liter. Tapi memang syok bawa kereta ni dengan sport mode. Memang dia sangat responsif. And then ada satu lagi kat sini logo indicator. Yang ni adalah lane departure alert. Okay, kat sini ada button dia. Kalau korang tekan kat sini, dia akan hilang. Kalau kita tekan sekali lagi, dia akan on. That mean dia akan bagi kita alert seandainya kalau kita terkeluar daripada lane kanan ataupun kiri. Dia bagi kita sedar lah. Kadang-kadang kan kita penat drive, kadang-kadang kita leka sikit, terkeluar pada lane, dia akan beep, dia akan menyala macam tu. And then kita sedar lah. Okay, itu dari segi sistem safety. Jadi saya sentuh satu-satu lah. Okay, untuk dia punya gear mode. Okay, gear mode dia ada, kalau pasal kat sini ada ni P ni kita panggil parking lah. Okay, R reverse, N neutral, and then D drive auto lah. Okay, special Yaris dengan Vios sekarang, bila kita tolak ke kanan ni, dia akan jadi mode manual. Nampak kat sini dia ada logo M. Sama ada kita nak naik gear, turun gear pun boleh waktu perjalanan. Contohnya kalau kita rasa nak naikkan gear sendiri, kita tolak je ke depan. Naik 1, 2, 3, 4 gear. Nak turun, tarik ke belakang. Kalau untuk Yaris ni, itu kurang dia. Dia tak ada pedal shift kat bahagian depan ni. Pada saya tunjuk. Kalau untuk Vios, dia ada Vios G. Dia akan ada pedal shift dekat belakang steering ni. Tapi actually fungsi tu kadang-kadang orang pandai pakai, kadang-kadang orang tak pandai pakai. Bagi saya ini dah memadai dah. Nak rasa feel manual. Actually dia pakai gearbox CVT. CVT ni tak adalah terlalu mechanical sangat. Dia punya gearing dia, dia just satu jenis gear sahaja, tapi dia speed dia punya power dia kepada 7 speed gear. Itu untuk Vios dan Yaris yang sekarang lah 1.5. Okay, handbrake masih lagi dia pakai yang ni lah, mechanical punya, lebih praktikal lah actually bagi saya. Okay, dari segi ruangan tengah konsol ni dibekalkan dengan 2 ruang untuk isi botol ataupun cawan, cup holder lah. Untuk bahagian tengah ni untuk letak phone ataupun wallet ke apa kan. Dia ada power supply 12 volt dekat sini. Kita panggil soket rokok. Untuk USB dia tak bagi kat bahagian tengah ataupun depan. USB dibagi di bahagian belakang. Dekat bahagian belakang nanti saya tunjuk lah. Susah nak tunjuk kat sini. Dia ada 2 port kat belakang dan kita boleh tarik kabel sampai ke depan. Okey, untuk ruang dashboard hadapan, kita boleh tengok dia punya jenis ni pun. Kita tengok dia slow, kita panggil soft open dan soft close lah. Nampak dia tak adalah terus terhentak jatuh kan. Lepas tu dari segi kualiti, door panel dia, door trim dia ada bagi ladder dekat bahagian sini dan bahagian kanan. Ini untuk G. Kalau untuk E dia bagi yang jenis fabric lah. Okey, untuk dashboard atas ni dia tak adalah pakai soft touch lagi, tapi kita tahulah bila kita pegang tu kualiti dia, ini 10 tahun punya kualiti pun tak ada gaya, tak ada goyang, tak ada rattling ke apa. Rasa dia solid sangat. Dengan design ada stitching sikit sini. Nampak kan ala-ala leather lah. Untuk Yaris dalam dia gelap. Roof dia warna hitam.
Okey, untuk lampu simple je. Just slide macam ni. Yang ini sensor body dalam kereta. Yang ini dia punya mic. Seandainya kalau kita connect Bluetooth, kalau kita angkat call, kita nak cakap, ni lah mic dia. Okay, untuk atas ni, untuk apa kita panggil ni, cermin bersiap. Nanti kalau perempuan ni kita panggil cermin bersiap lah. Dia ada dua kiri kanan. Lepas itu cermin belakang ni, rear view ni, dia ada automatic. Dia auto dimkan lampu belakang. Seandainya lampu belakang LED tinggi-tinggi macam kereta highlight ke apa kan. Jadi bila kita tekan auto ni, dia akan auto dim lah lampu belakang waktu malam. Okey, jom kita pergi ke tempat special dekat dalam kereta ni lah, iaitu dia punya digital display kat sini. Okey, alright, ni panel LCD dia, saiz lebih kurang dalam 7 inci lah, anggaran saya. Betul lah, lebih kurang 7 inci. Okey, bila kita tekan home kat sini, ni dia punya home panel lah. Silap ni belum. Okey, ni home. Okey, kalau kita nak tekan radio, kita boleh tekan media kat sini. Dia akan, kita boleh setting lah radio dia. Kemudian phone call, seandainya kalau kita connect dengan Bluetooth, kita boleh terus angkat call dan cakap macam through macam ni lah, tak perlu kita angkat phone ke apa kan. Okey, kemudian connection ni saya tak nak explain lebih, sebab apa, kereta ni dah ada Android Auto dengan Apple CarPlay. Just buka je slot ni, cocok USB dengan phone korang. Kalau Android ataupun iPhone, dia akan auto detect. Jadi screen ni akan jadi korang punya phone lah. Semua aplikasi akan keluar dekat sini. Alright, kemudian aplikasi yang ini yang seronok ni, PVM. Bila korang tekan je PVM, that means dia akan buka panoramic view monitor. Yang ini yang jarang ada kat kereta bawah 90,000. Kita boleh tengok kereta dari bahagian sudut atas. Nampak? Ini kita panggil PVM. Ataupun ada orang panggil bird eye view lah, daripada bahagian atas kereta. Kemudian dia ada 3D lagi. Ada certain kereta kan dia bagi side kanan kiri saja. Ini 3D. Kita boleh tengok kereta daripada luar sebiji. Nampak? Sebelum kita keluar parking ke apa kan, kita boleh tengok bahagian depan dulu, seandainya ada haiwan ke, ada budak kecil ke melintas. Jadi kita nampak dengan jelas di bahagian depan. Ini tak ada lag punya. Ini bagus dengan high quality. Kalau korang masuk gear reverse kan, automatic dia akan buka kamera ni. Dia akan buka 360 ni dengan reverse camera. Reverse camera pun kalau korang tengok betul-betul memang sharp. Nampak batu-batu kecil tu. Jadi dia bukan kualiti yang cak ayamnya. Ini memang Toyota bagi yang the best sekali. Boleh kata HD punya kualiti lah. Okey, kemudian dah tak ada apa kat sini. Satu lagi, untuk PVM tadi, dia ada support juga untuk blind spot assist. Blind spot assist ni maksudnya kalau kita bagi signal kanan, dia akan buka, termasuklah signal kiri. Kalau kita bagi signal, senang cerita, dia akan buka lane watch ataupun blind spot alert lah kat sini. Jadi lagi mudah lah kalau kita sebelum keluar traffic light, sebelum keluar simpang, kita perasan lah ada motor ke basikal berdekatan dengan kita. Dan juga dia ada bagi safety fungsi, dia ada juga beri fungsi safety yang seterusnya, iaitu blind spot monitor. Kalau you guys perasan dekat sini, alamak tak nampak lah pula, dia ada macam simbol kereta sedang memotong. Tu nampak? Ya, bahagian atas tu. Bila ada kereta belah kanan ataupun belah kiri kita yang berapat dengan kita, yang berada di blind spot kita, dia akan menyala, dia akan blinking. Jadi korang lebih alert lah actually, sebelum tukar lane ke, memotong ke apa kan. Okey, jadi itu saja untuk bahagian hadapan. Tak perlu explain lebih lah, semua orang tahu lah penggunaan benda ni. Tapi rakyat Malaysia ramai lagi yang tak tahu sebenarnya. Tak apalah, saya explain sikit. Ni signal actually. Ini signal actually. Belah kanan adalah signal dan lampu punya setting. Yang belah kiri untuk wiper. Sebab ialah ada rakyat Malaysia dia tak pandai lagi pakai kan. Okey, saya tunjuk lah dengan cara tutorial dia. Okey, atas ni untuk signal kiri. Kalau kita tolak bawah untuk signal kanan. Okey, take note ya. Ini cara penggunaan signal pedal kat sini. Kalau korang sebelum keluar simpang, sebelum tukar lane, kena tekan ni atas atau bawah ni. Okey, untuk lampu pula, kita ada mode auto. Yang ini untuk low headlamp ataupun kita panggil lampu malap lah, lampu senja, macam-macam lampu lah kita panggil gelar dia. Ini kita boleh kata lampu tinggi lah, lampu untuk waktu malam. Kalau korang malas, kalau you guys malas nak
fikir-fikir just tekan je auto, automatic dia akan setting based on cuaca ataupun keadaan kegelapan di luar kereta lah. Kalau andainya gelap, dia akan buka headlamp yang cerah. Kalau dia rasa macam dah siang ataupun cerah di bahagian luar, dia akan buka kita panggil DRL, lampu siang tu saja yang saya terang tadi kat depan. Ataupun just tolak ke depan, ini untuk high beam lah, waktu yang betul-betul gelap, ataupun tarik ke belakang macam tu. Okey, simple saja. Ini untuk kita panggil apa tu, wiper bahagian depan. Ini untuk wiper bahagian belakang. Okey. Alright, so untuk bahagian dalam rasanya itu saja. Saya dah explain full. Kalau anda tak faham, bolehlah tanya lagi di ruang komen, ataupun boleh terus direct WhatsApp saya. Jom kita pergi di bahagian belakang kereta pula. Oh, lupa saya nak terang, kita dah dibekalkan dengan dashcam actually. Untuk Toyota Yaris dan Vios sudah dibekalkan dengan dashcam dan memory card lah. Jadi dia akan rekod sepanjang perjalanan. Andainya berlaku apa-apa, ini adalah bahan bukti. Ini kalau nak pasang saja pun lebih kurang 500 ni actually. Okey, yang ini pula pre-collision sensor yang macam saya terang tadi, yang kat depan tadi. Dia akan detect putus kereta brake emergency kat depan, ataupun dia akan track lane kita, lane assist kita. Kalau andainya terkeluar pada lane, dia akan bagi alert lah. Okey, jom kita pergi bahagian belakang pula. Okey, untuk di bahagian belakang taklah terlalu kecil actually. Dia kalau ikut sizing dia, kalau korang pernah naik Myvi, dia actually besar 5% lah, ataupun 3% daripada Myvi. Sebab apa, dia punya sizing cabin dia lebih lebar sikit. Cuma kalau perasan leg room dia dengan Myvi seakan-akan sangat sama lah. Memang tak jauh sangat beza dia. Okey, bila kita duduk dekat bahagian ni, nampak leg room dia sangat luas. Sangat luas. Untuk orang yang ketinggian 180 ke bawah, sangat selesa. Sebab apa, dia ada gap yang sangat jauh. Jadi kalau macam saya ketinggian lebih kurang 1.6 je, yang rendah-rendah ni, lagilah seronok, siap boleh silang kaki lagi. Memang best, memang syok. Ni armrest bahagian depan, tapi tak tahulah kenapa dia tolak sampai ke belakang. Itu kekurangan dia, malas lah nak komplain kan. Okey, untuk ni saya cakap tadi, dia ada power USB kat sini bawah. Ada 2 port. Satu ni boleh tarik lah kabel ke depan. Dia tak nak bagi sabut-sabut actually kat depan. Bila banyak sangat kabel kat depan tak seronok. Jadi dia tarik daripada belakang, tak full kat tengah tu. Tu yang bagusnya. Jadi belakang boleh pakai satu lagi port. Okey, untuk speaker kereta ni dia bekalkan dengan 6. Ni P1, 2, depan kiri kanan 4, 3, 4. Dan dia ada Twitter depan tu. Dia ada 6 lah. Untuk Yaris E rasanya ada 4 sahaja. Lagi 2 tu nanti korang boleh plug and play lah. Alright, di bahagian belakang ni memang saya rasa sangat selesa. Sebab apa, design dia sangat memberi memberi hugging kat sini. Dia rasa macam ada orang peluk. Dia ada curve sikit. Itu yang seronok tu. Kalau duduk di bahagian tengah pula pun seronok. Dia tak terlalu tinggi. Ada certain kereta bila kita duduk tengah ni, kita rasa terangkat. Rasa macam tinggi sangat. Ini tak, jangan risau. Memang dia rasa selesa lagi. Walaupun 3 orang dewasa duduk di belakang, still rasa selesa. Dan di bahagian tengah ni pun dia flat. Dia tak ada macam certain kereta kan, dia ada bonggol kat tengah ni. Dia tak ada. Jadi selesa lah, kaki korang nak duduk macam ni ke, apa-apa gaya pun boleh. Tak perlulah mengangkang ke apa kan. Okey, untuk seating position belakang ni rasanya tak boleh ubah. Memang dia tak ada apa-apa cara nak ubah dia punya kedudukan seat. Cuma dia boleh tutup lah. Kalau seandainya nak isi barang belakang lebih, korang boleh turunkan seat ni 60-40%. 60-40 lah split dia. Ni 40. Okay, sekejap sebab ni 40. Kalau belah kanan ni boleh turun 60. Jadi kalau isi barang panjang memang seronok lah. Boleh isi basikal macam-macam. Okey, lagi untuk konsol aircon ramai tanya memang tak ada di bahagian belakang. Tapi actually untuk kereta yang compact, hatchback, sedan macam ni, dah cukup dah aircon depan. Sebab apa, blower Toyota ni sangat kuat. Orang belakang pun selalu komplain sejuk walaupun tak ada aircon blower. Okey, jadi dari segi tepi ni, door trim dia sama macam depan, tak ada beza sangat. Dalam dia warna gelap hitam. Jadi kita nampak kereta ni nampak sporty dan nampak prima gelap kat bahagian belakang ni. Armrest tak ada. Untuk Vios sahaja dia sediakan dengan armrest. Yang belakang ni tak ada. Dia boleh adjust atas bawah saja. Itu sajalah untuk bahagian belakang. Memang selesa bagi saya. So, untuk pemanduan yang jauh pun, kita sebagai passenger belakang pun rasa okey lah, not bad. Dia tak terlalu rasa sempit. Okey, jom kita tengok boot pula. Okey, jom kita tengok di bahagian boot. Okey, cara nak buka boot Yaris ni ada satu cara dia. Dekat sini ada button, dekat bawah betul-betul bawah logo ni. Dekat kunci tak ada, dekat driver pun tak ada. Jadi
Ni je kekurangan dia sikit. Kunci cara nak buka tailgate ni ataupun boot ni satu butang sahaja. Okey, di bahagian belakang ni okey, ada banyak barang pula. Memang sangat luas. Actually dia lebih kurang dalam 480 liter. Dia punya sizing boot dia disediakan dengan free boot tray. Kita panggil boot tray supaya kalau barang basah ke apa dia tak adalah basah kotor kat sini. Alright. Bawah disediakan dengan tire spare full size sport rim. Jadi kalau korang tukar tayar spare ni waktu pancit ke apa, tak perlu tukar balik lah. Sebab apa, tayar dia memang dah sama dengan tayar yang kita pakai sekarang dekat body kereta. Jadi ikut sizing ni memang sangat luas lah. Boleh turunkan dia punya divider ni. And then split ni pun 40-60 boleh baringkan habis. Jadi memang muat isi luggage yang besar. Basikal boleh muat. Kalau korang beli barang perabot pun yang saiz 4 kaki, 5 kaki tu masih lagi muat lah untuk Toyota Yaris ni. Jadi itu sahaja untuk di bahagian boot. Jadi rasanya tak ada apa dah. Last kita akan cerita pasal spek kereta pula dekat bahagian enjin dan apa output power yang diberi oleh Toyota Yaris ni. Actually dia sama dengan Vios sahaja. Alright, okay, untuk enjin Toyota Yaris dan Vios, dia pakai enjin yang sama, dual VVTi, 4 silinder 16 valve. Okay, dia beri kuasa lebih kurang 107 horsepower pada 6000 rpm. Ataupun dia ada 140 Nm of torque untuk 4200 rpm. Jadi memang untuk kereta yang saiz macam ni dah cukup power dah. Dah cukup laju dah untuk pakai daily dan juga untuk pakai travel. Dengan sistem enjin yang simple, yang mudah dibuat. Kita tahulah Toyota ni memang ramai workshop suka, banyak workshop yang suka, ramai pemain yang suka. Kalau rosak sikit pun dia tahulah apa nak buat. Sebab apa, enjin ni actually dia just upgrade daripada generasi sebelum-sebelum ni. Dia tak ada pakai enjin yang baru sangat. Quality enjin tu, that's why dia tak perlu tambah enjin yang baru, tak perlu tukar enjin yang baru. Dia just pakai enjin yang lama, cuma dia innovate sikit-sikit supaya ketahanan dia tu lebih menjangkau lebih 10 tahun, 15 tahun. Yang best kat Toyota ni actually lasak, tahan lasak. Kalau korang fikirkan kereta yang nak pakai jangka masa panjang, yang ada resale value yang tinggi, dan kalau rosak sikit-sikit tu senang sangat nak baiki, korang kena prefer Toyota Yaris ni. Toyota Yaris dan Toyota Vios. Sebab apa, Toyota memang terkenal dengan ketahanan sistem enjin dan juga kualiti kereta. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Agak panjang sikit macam saya cakap, sebab yelah saya bebel dalam keadaan yang santai-santai. Dia tak terlalu formal, tak terlalu scripted. Apa informasi yang saya bagi itu adalah berdasarkan apa yang saya tahu tentang Toyota Yaris ni. Jadi kalau korang berminat nak booking Toyota Yaris ni, boleh lagi insyaAllah. Waiting dia kalau satu Malaysia ni lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan, betul. Tapi kalau dengan saya, insyaAllah saya akan cuba kautim sikit. Kita dapatkan kereta ni lebih awal berbanding waiting queue yang biasa. Jadi kalau korang berminat, boleh terus kontak saya di talian 011645555564 Aiman. Yang ini kereta ni berada di Toyota Semenyih. Kita kena shout out sikit lah dia punya kredit sikit. Yang ini adalah showroom Toyota Semenyih 3S. Dia ada sale, showroom dan servis. Tak lama lagi akan ada body and paint. Jadi kalau korang berminat, boleh datang ke sini test drive. Boleh cari saya Aiman. InsyaAllah saya akan bagikan servis yang terbaik untuk anda. Kita kautin loan sampai lulus, insyaAllah. Jadi apa-apa boleh terus direct saya ataupun komen dekat bawah ni. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen untuk video kali ini. Kalau korang rasa bermanfaat, share lah video ni kepada kawan-kawan. InsyaAllah, mana tahu yang nak cari first car ke, ataupun nak cari second car, ataupun kereta untuk buat daily. Ini memang Toyota Yaris adalah antara kereta yang the best compared to model-model lain lah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Tidak.